Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 13 Mei 1969 nak membuat sedikit temu bual ataupun podcast lah untuk bertanyakan sedikit soalan kepada ahli kumpulan kami. Soalan yang pertama adalah pengalaman positif kumpulan anda melengkapkan projek. Soalan ini saya tujukan kepada Nas. Tragedi 13 Mei, pengalaman positif yang kita orang dapat bekerjasama kan. Kadang-kadang benda tu jadi negatif, kita bertindak positif je. Banyak lagi lah benda-benda positif kan, banyak. Antaranya macam tu lah, macam bekerjasama, kenal lagi lebih kawan kita. Macam kita boleh tahu yang dia panah baran. Betul. Ada gurau-gurau. Kita dapat tahu tentang 13 Mei ni dengan cara research untuk buat drama ni. Kedua iaitu tak sabar dah kau ni. Cabaran dan halangan melengkapkan projek. Cabaran dan halangan itu bagi peluang saya bercakap. Ya, halangannya tapi ceritakan satu-satu tu tak cukup masanya. Pada segi masa tahulah, kita tidak mengambil berat mengenai masa lah. Janji pukul 8 pagi nanti 9, 10 macam tu lah. Adalah normal. Tapi itulah normal pelajar kan. Sebab masa ni pun kadang-kadang masuk kelas lambat lah apa semua tu kan. Duanya adalah daripada kerjasama. Kadang kita pendapat sendiri. Kadang-kadang nak cakap A, ada yang nak cakap B. So bila berlaku pendapat ni, nanti dia akan jadi satu perselisihan faham. Betul. Gaduh-gaduh sikit, gaduh-gaduh manja orang kata. Tiga adalah daripada segi pilihan tempat lah. Amat rumit bagi kita sebab hampa bilik tapi bilik kena saras dengan orang lain. Ada bilik tapi masa pula tak kena dengan kita. Untuk semua halangan-halangan ni kita atasi lah dengan sebaiknya lah. Intinya itu sajalah halangan daripada kumpulan kami. Tunjukkan kita punya podcast ni tentang refleksi tentang topik yang diberikan. Mula dengan Okey, kita mulakan dengan Mama Lokman. Daripada topik ni. Tahulah nak cakap ni. Tenang. Saya Muhammad Lokman bin Abu Bakar. Okey, berdasarkan refleksi yang saya dapat daripada tajuk ni, complicated tajuk dia. Buat pun agak resi sikit. Isu dia perkauman kan. Adab-adab dan cara yang kita nak sampaikan. So, kita buat lah untuk kita completekan drama ni. Saya nak cakap ni panjang lagi. Tak nak berdawak okay. Kita pergi ke Muhammad Aidil sekejap. Saya Muhammad Aidil Kimi bin Azmi. Tajuk yang amat berat. Dua kaum majoriti kat Malaysia. Kita perlukan fakta tu yang tepat. Tak boleh nak secara pukal je ambil sebab takut dia menyentuh sensitiviti kaum lain. Nama saya Stelina Umaira. Representasikan perpaduan kaum lah 13 Mei ni. Saya Alia. Actually daripada kita tak tahu terus jadi tahu apa yang sebenarnya terjadi kat 13 Mei ni. Sebenarnya kita tak tahu pun sebenarnya apa yang jadi. Tahu yang perpaduan rusuhan je tapi tak tahu apa sebab dia. Refleksi apa yang saya belajar daripada cerita ni lah. Assalamualaikum, nama saya Aina. Bagi saya refleksi untuk 13 Mei ni semua sebab perpaduan lah Tak payahlah serius sangat tengok. Okay, nama saya Siti Raja Jalan sini. Dah dapat daripada 13 Mei ni dia berkaitan dengan perpaduan kaum yang kita tahu. Okay, kita boleh ambil pengajaran daripada perpaduan kaum ni 13 Mei untuk elak daripada ia berlaku. Zarif Haziq, yang saya dapat daripada 13 Mei ni adalah tahu sejarah tentang dari mana wujudnya 5 rukun negara tu lah. Kita guna sampai sekarang, betul tak? Apa lagi? Saya Afham dapat tahu dengan lebih mendalam lah bagaimana daripada dulunya ada perpecahan antara kaum, tapi bagaimanakah proses-proses yang yang orang-orang yang berkenaan tu jalankan sampai kan daripada perpecahan tu boleh menjadi satu perpaduan yang erat sampai sekarang. Tu bagi dekat Tuan Pengarah. Saya Nasil Hamil Razmi. Saya sebenarnya dah lama dah tahu pasal kisah 13 Mei ni, tapi disebabkan jangan kecam Okey, tapi disebabkan drama ni saya dapat tahu lagi mendalam macam mana permulaan terjadi 13 Mei ni, mana juga tamatnya 13 Mei ni dengan adanya 5 rukun negara. Saya nak memberi refleksi saya pula, perlu menghormati sesama kaum dan ambil tahu nilai perpaduan di Malaysia. Kita nak hidup dalam suasana yang aman dan harmoni lah. Apa yang saya dapat ialah betapa
saya tahu betapa sensitifnya isu perkauman dan semestinya isu ini tidak boleh dibuat main lah. Kepada soalan yang kedua, refleksi pengajaran pensyarah. Kita mulakan dengan Saudara Rahman. Lagi bersama saya. Filosofia tu adalah maksud dia cinta akan hikmah. So daripada tajuk yang yang kami buat ni, banyaklah hikmah yang kami dapat berdasarkan tajuk yang diberikan ni. Refleksi pengajaran pensyarah adalah dah pernah belajar mengenai prinsip falsafah pendidikan negara kan, yang ada idealism, semua tu. Jadinya benda-benda ni kita gunakan dalam untuk menghasilkan sebuah karya filosofia. Macam tu lah. Kenas. Dan saya nak cakap benda tu tadi. Dah cakap realism, existentialism. Dan mula-mula saya tak tahu apa fungsi benda tu. Tapi apabila kita buat drama filosofia ni, saya nampak benda tu diterapkan pada kawan-kawan saya. Ni saya sebenarnya tak tahu pun apa tu falsafah. Jadi bila belajar dengan Dr. Sof, dia membuka mata saya sebab saya pernah dengan ahli falsafah, tapi tak tahu apa itu sebenarnya falsafah. Bila Dr. Sof ajar, jadi terbuka mata hati saya untuk minat tentang mata pelajaran falsafah. Saya pula apa yang saya dapat daripada pengajaran pensyarah adalah ada berapa dalam tu kepentingannya, dan benda tu sendiri manusia ni guna benda tu sendiri. Okay, itu saja daripada saya. Refleksi daripada pengajaran Farah dengan cerita yang kita orang berlakon ni. Actually yang macam kita belajar daripada idealism, dulu cerita sejarah. Benda tu kita dapat beri kesan kat diri kita. Balik kepada saya, Noaina Fakia, pembelajaran falsafah pendidikan ni yang diajar oleh Dr. Sof sedikit sebanyak dapat memberi kita orang ilham. Dan terjadi 13 Mei. Dan daripada 13 Mei tu juga banyaklah nilai-nilai yang kita orang dapat yang berkaitan dengan pembelajaran pendidikan falsafah. Itu saya. Terima kasih. Berbagai cara, setiap orang punya cara yang berbeza untuk mengetahui nilai-nilai mulia. Melalui berlakon, kita dapat tahu. Sebenarnya kita boleh eratkan silaturahim sesama sendiri, kita boleh mengenali perangai seorang-seorang tu kan. Macam tu lah. Kenal dan kita bersama untuk menyelesaikan satu kerja lah dengan baik. Sebelum saya belajar falsafah pendidikan, saya rasa falsafah pendidikan ni tak penting. So lepas apa yang saya dapat daripada sesi pembelajaran dengan pensyarah, saya dapat tahu nilai-nilai murni yang kita dapat terapkan dalam kehidupan seharian lah, ataupun ia merupakan buku panduan untuk guru-guru di Malaysia dalam melaksanakan pembelajaran teori dalam kelas. Itu saja saya. Kita akan pergi ke soalan yang terakhir. Seleksi penerimaan pelajar kepada kursus falsafah pendidikan. Okey, biasa je. Okey, Lokman. Kursus ni bagus sebab kita first year kan, kita boleh kenal kawan-kawan kita dengan lebih mendalam. Lepas tu saya rasa saya terima lah kursus ni sebab dia banyak function lah, banyak macam mengajar arti-arti sejarah, belajar teknologi. Saya editor. Paling gelap. Falsafah ni bagi saya ia amat berguna lah bagi kami, sebab kami kan berada dalam landasan sebagai seorang pendidik di masa akan datang kan. Jadinya dengan adanya falsafah ni bukan sekurang-kurangnya lah, tapi ia akan memberi kesedaran kepada kami betapa pentingnya pendidikan tu untuk semua orang yang akan datang lah. Tidak kira lah sesiapa saja di muka bumi ni. Refleksi untuk mata pelajaran falsafah ni. Okay, sebenarnya saya tak pernah tahu pasal falsafah. Jadi falsafah ni sangat berguna lah bagi saya sebab saya dapat menimbul ilmu yang baru. Lepas tu saya juga dapat belajar tentang prinsip-prinsip dan juga tokoh-tokoh falsafah yang selama ni saya tak pernah tahu pun. Dan saya juga dapat terapkan nilai yang saya pelajari dalam kehidupan seharian saya selepas saya belajar pada falsafah ni. Itu je lah. Bagi saya dapat banyak input yang berguna.
macam untuk falsafah kehidupan, saya dapat pegang kepada sesuatu perkara tu untuk kegunaan masa hadapan saya. Pula belajar subjek ni penting sebab boleh tahu nilai-nilai kebaikan dalam subjek ni dan boleh diterapkan dalam kehidupan sendiri. Saya tentang pengajaran subjek ni, iaitu yang kita selalu tengok kat sekolah semua tentang falsafah pendidikan. Lepas kita belajar, actually baru kita faham sebenarnya falsafah pendidikan tu macam mana and macam mana kita nak kaitkan dengan apa yang kita orang punya projek berlakonan tu. So falsafah pendidikan ni dia bagus untuk diri kita. Okay. Sebagai seorang pendidik suatu hari nanti, insyaAllah. Entah lah kau. Falsafah pendidikan ni lebih kepada kita untuk lagi kenal lah siapa tokoh-tokoh kita dan falsafah-falsafah yang kita tak tahu pun kita tahu. Itu saja. Falsafah pendidikan ni lah saya dapat mengetahui apa itu falsafat negara, bagaimana ditubuhkan, kenapa dipaparkan di setiap sekolah. Selain itu, dia juga mencungkilkan pakatan pendam setiap seseorang serta dapat membuang dalam terasa malu untuk berlakon, menghafasi. Juga terdapat banyak cara untuk diorang mengetahui peristiwa setiap itu jadi. Itu saja. Dia berbeza. Kalau macam akulah kan, kalau kau tanya, aku rasa kita nanti jadi bakal guru lah kan. Benda ni kan, kita akan jadi bakal guru lah. Jadi benda ni sebenarnya dia buatkan kita mudah bergaul dengan, contoh nanti kita jadi cikgu, akan ada anak-anak murid lah orang kata kan. Jadi kita senang nak tahu dia ni macam mana, kita boleh handle dia macam ni. Contoh dia pelajar lain, perangai dia macam ni, kita handle dia macam cara lain kan. Jadi kita mudah lah benda-benda macam tu kan. Itulah. Itu saja. Okay. Yang terakhir mestilah lain tak bukan saya sabar nak beritahu ni. Okay, refleksi tentang penerimaan pelajar terhadap falsafah pendidikan. Saya rasa penerimaan pelajar sangat baik. Kebanyakan pelajar seperti yang Muhammad Zarif cakap tadi, kita dapat mengenali watak mereka tersendiri kerana mereka masing-masing ada perangai yang berbeza kan. So dengan belajarnya falsafah pendidikan ni, dia seperti ice breaking lah orang panggil. Kita dapat mengenali dengan lebih baik, kita dapat bekerjasama dengan lebih baik dan menghormati trait masing-masing. Itu saja. Saya rasa itu saja podcast untuk kali ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.